Okey, kita mula kelas lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Semua sihat? Alhamdulillah sihat. Waalaikumsalam. Okey. Sihat, cikgu. Okey, hari ini kita masuk bab 3 iaitu topik terakhir. Bab 3 dia ada 2 topik kecil, satu kod rahan, satu lagi saya lupa apa benda dah. Satu lagi jap. Kita ada kod arahan dengan satu lagi struktur kod arahan dia ada 2. Kita ada persekitaran kod arahan dan yang kedua awak akan belajar struktur kod arahan. Okey, kita tengok satu-satu apa itu kod arahan. Okey, pengguna RFID. Pernah tengok kat mana RFID? RFID ni, Radio Frequency Identification dalam bidang pendidikan memberi banyak kesan positif. Jom kita tengok video ni. Okay. Stop presenting. Intro. A safe child is of utmost importance for the bright future of any society. Jelas tak? Dengar tak suara dia? Dengar. Okay. At School Smart, we understand this. That is why our easy-to-implement solution is designed, which provides complete safety to children as its primary purpose. To understand better, let's take a look at a day in Thara's life and how she is at ease with the help of School Smart, and so are Thara's parents. Every day, before leaving to school, Thara's mother makes sure she wears her School Smart badge. Equipped with RFID sensors and monitored real-time by School Smart managers, the School Smart badge tracks every step of Thara, whether she is on the school bus, classroom, or even her school playground. And all the 7 modules built around the School Smart badge only help to enable the safety of Thara in a more robust manner. Comprehensive en route surveillance tells her parents the location of her school bus, and the School Smart manager can even monitor what's happening inside the bus, thanks to the cameras installed in the buses. Thara's mother gets appropriate alerts on her mobile. Now that she has reached school safely, she enters the school campus, where School Smart's Campus Solution Suite ensures absolute safety of Thara. There is no need for the teacher to take a roll call because that task has been assigned to School Smart's automated attendance marking system, and thus eliminating the outdated manual attendance registers. Now that it's lunchtime and Thara is playing with her best friends in the playground, School Smart manager and also teacher can monitor not just hers, but almost all students' movement with in-school zoning tool. Our parent and visitor management system makes sure that only school-approved visitors can enter after going through a quick but thorough check on their purpose of visit. With school time over, Thara is now back on the school bus, en route to her home. Thara's parents know that she will reach home faster because of the route optimization tool that plans the easiest and hassle-free bus route for the bus driver to follow. But since her mother is out on a small job and cannot pick up Thara, she uploads the photo of Thara's uncle in School Smart's Smart Pickup tool that authorizes him to pick her up. Thara reaches home safely and her mother gets alerts in her mobile that Thara has alighted and picked up by her uncle, giving her the much-needed joy and peace of mind. Not just Thara, but children of schools across India are looking at School Smart as a revolutionary child safety solution. Wear the School Smart badge and join our community for safer children. Are you School Smart safe? Think of child safety. Think of School Smart. Okey, dari video yang awak tengok tadi, apa kesimpulan yang awak boleh buat? Okey, dia tunjuk pasal apa? Dia tunjuk pasal apa tu? Dia tunjuk tentang apa? Macam pas yang ada sensor. Dia macam ada sensor, dia macam ada satu apps yang pas yang ada apps yang boleh detect kan kat mana dia ada, dia sampai sekolah status tu dapat kat mak dia. Okey, dia naik, dia nak balik pun dapat kat mak dia. Okey, dia hadir ke kelas pun semua maklumat dapat kat mak dia.
Kita panggil dia, satu contohnya satu apps panggil Smart School. Okey, macam mana dia, macam mana apps tu berfungsi? Setiap apps berfungsi, okey, mesti ada arahan dia, mesti ada kod arahan yang yang meminta perkara-perkara ini berlaku. Dia ada kod arahan. Macam awak punya handphone. Okey, kalau awak nak klik, nak guna WhatsApp ke apa, sebenarnya dia ada kod arahan dia sendiri. So hari ini kita akan belajarlah apa itu kod arahan. Iaitu banyak dalam guna untuk pengatur caraan lah. Untuk membina sesuatu, contoh satu sistem. Semua kita guna arahan. Kalau tak ada kod arahan, benda tu tak berfungsi. Okey. Tak buka pula. Awak akan belajar persekitaran kod arahan dan struktur kod arahan. Dua benda ni. Okey. Kita masuk satu persatu persekitaran kod arahan. Okey, video persekitaran. Kita tengok video persekitaran jap. Bising kalau buat tengah-tengah hari ni. Sekejap ni. Dengar tak video tadi? Dengar.
Okey, itu secara overall apa yang awak akan belajar dalam persekitaran kod arahan. Okey, awak akan guna untuk kita type kod arahan, okey, awak akan guna satu software yang dipanggil Python. Okay, kita akan guna kod atau cara Python, bahasa Python. Okay, nanti saya akan bagi dalam group, saya akan bagi installer dia. Okay, siapa yang ada laptop sendiri boleh install Tony dia punya apa software untuk Python. Dan kalau yang tak ada PC boleh guna secara online, guna handphone. Tapi bila online tu faham-faham je lah, dia ada masalah, kadang-kadang dia ada masalah lah, tapi boleh guna. Nanti saya bagi lepas habis kelas, awak tengok dulu. Okay, ni Python, bahasa Python. Okay, persekitaran kod arahan. Awak kena tahu apa maksud kod arahan. Okay. Kod arahan ialah satu arahan yang ditulis dalam bahasa komputer. Okay, komputer dia faham bahasa apa je? Dia faham apa sahaja? Nombor. Apa? 01. 01. 01 sahaja. Okey, jadi kod arahan ni ialah satu arahan yang ditulis dalam bentuk bahasa komputer untuk mengarahkan komputer melakukan sesuatu. Okey. Nanti kita adalah pentafsir, pengcompiler yang nak tukar ke dalam bentuk bahasa mesin tu. Okey. Setiap bahasa pengatur caraan, okey, untuk awak kita guna Python, okey, memerlukan penterjemah sendiri. Okey, dia yang akan terjemahkan bahasa Python ni, okey, ke bahasa komputer sebab komputer faham 0 dan 1 sahaja. Okey. Bahasa komputer yang digunakan ialah bahasa pengatur caraan, Scratch, HTML, Python, C++ dan lain-lain. Untuk awak kita guna Python lah. Masa form 1 dulu kita ada Scratch dengan HTML. Untuk form 2 Python. Okey, persekitaran kod arahan. Kita ada, ini kita tahulah, okey, kita ada penterjemah. Okey, penterjemah pula terdiri daripada 3. Yang pertama penghimpun, yang kedua pengcompile, yang ketiga pentafsir. Okey, ada 3 penterjemah. Okey, apa itu penghimpun? Okey, penghimpun adalah bahasa penghimpun, iaitu Basic Assembly Language yang digunakan oleh sistem IBM. Okey, pengcompile pula, okey, contoh bahasa, nanti tengok satu-satu ya, apa itu penghimpun, pengcompile, pentafsir. Okey, pengcompile, bahasa yang digunakan ialah C, C++, Java dan Pascal. Nah, yang ni kena tahu tau. Okey, contoh bahasa pengcompile, awak kena hafal. C, C++, Java, Pascal, ini kena tahu. Okey, apa pula pentafsir? Contoh bahasa pengatur caraan pentafsir ialah Python. Yang awak akan guna nanti ni, Python ni adalah salah satu bahasa pentafsir. Okay, PHP yang form 4, form 5 guna sekarang ni, PHP. Itu adalah salah satu contoh bahasa pentafsir. Okay. Dia ada beza ya, bahasa penghimpun, bahasa pengcompile, bahasa pentafsir. Boleh tak terang pula? Okay, saya terang sikit. Dalam buku awak ada. Tadi dalam video tadi pun dia ada terang kan? Nanti saya bagi video sekali. Okey, bahasa pengcompile ni, okey, C++ ni awak tahu basic ni Okey. Dia kena ada satu lagi software. C++ ni nanti dia ada satu lagi software bersama dia yang digunakan untuk compile. Okey, lepas awak run nanti, okey, sampai awak type C++ kan, type coding C++, lepas awak klik run, dia ada satu lagi software yang akan mentafsir, yang akan tukar. Maksudnya dia ada 2 benda compile ni. Dia ada 2 software. Okey, lepas compile dia kena tafsir pula, lepas tu baru dia tukar kepada bahasa komputer tu, bahasa yang dia faham komputer. Kalau pentafsir, contohnya dalam software untuk bahasa Python, dia dah install siap-siap compile dalam tu. Bila awak tekan run, terus dia buat. Dia tak ada nak pergi, awak kena perlu
install compiler lain, tak ada. Dia semua dalam tu, compiler dalam tu, pentaksir pun dalam tu. Itu cara ARM je awak tahu beza. Tapi yang bahasa ni awak kena, contoh bahasa tu awak kena hafal lah. Okay. Lepas tu kita masuk jenis data. Video je saya tengok perlu tengok ke video ke sama macam kita nak belajar nanti. Tak payah. Sama je dengan kita nak belajar nanti. Okay. Okay, jenis data. Okay, jenis data dalam segmen kod tu kod satu cara lah, Python kan. Okay, awak ada jenis data berjenis number. Awak akan belajar. Okay, jenis data berjenis teks. Okay, jenis data berjenis nilai logik boolean. Okay, number pula ada dua. Satu number apa? Number apa? Number bulat. Number bulat. Yang kedua number? Perpuluhan. Okay, number bulat adalah 0 sehingga 9 lah. Boleh lah 11 pun gabungan kan? Gabungan dua number. Nombor negatif, nombor positif termasuk dalam nombor bulat. Okay, nombor perpuluhan. Okay, negatif nombor perpuluhan, positif nombor perpuluhan termasuk dalam nombor perpuluhan. Dia ada dua. Satu nombor bulat, satu nombor perpuluhan. Ini kena ingat. Okay, jenis data teks pula kita ada aksara, char. Okay, kita ada aksara char ataupun karakter kita panggil. Okay, dia adalah aksara tunggal, maksudnya huruf, satu huruf. A, B, C, A besar, B besar. Okay. Simbol, okay, number. Kalau gabungan di antara, kalau dia ada gabungan A, B, A8, itu dia kira teks dia bukan dah kira number. Okay. Kalau rentetan ataupun string iaitu satu perkataan, gabungan beberapa aksara. Okay, so boleh faham beza aksara dengan string, char dan string? Boleh. Aksara tu apa? Aksara tu yang simbol nombor satu-satu kan? Dan huruf satu-satu, dia aksara tunggal, bendanya satu. Okey, bendanya satu. Okey, satu je huruf A kecil, A besar. Okey, simbol peratus, simbol ringgit. Itu adalah aksara. Kita panggil aksara tunggal ataupun kalau dalam programming kita panggil char dia. Okey, dan string pula rentetan. Okey, contohnya satu perkataan gabungan beberapa aksara. Contohnya gabungan M, A, L, A, Y, S, I, A. Itu dah satu rentetan. Itu string. Kita isytiharkan dia sebagai string nanti dalam Python. Okay, jelas setakat ni? Jelas. Tengok pula nilai logik ataupun boolean. Boolean, nilai logik mesti ada, dia ada dua je. Benar atau palsu. Okey, benar dipaparkan sebagai true dalam atu cara. Okey, kalau dalam atu cara dia tak faham bahasa Melayu, benar kan? Biasanya dia guna true. Okey, palsu dipaparkan false sebagai dalam atu cara. Kalau dia punya jenis data dia, dia tanya soalan awak, apakah jenis data bagi atu cara di atas? Ada perkataan true, ada perkataan false. Contohnya kahwin. Misalnya kahwin dia dua kan? True. Ini apa? Jenis data apa? Kahwin ni pun boleh ubah bentuk jenis data apa? Nilai logik. Boolean. Nilai logik. Boolean, kita panggil boolean ataupun nilai logik. Okey, biasanya kita panggil boolean lah. Biasanya dia dua je. Kalau sini false pun sama. Biasanya baca dah kahwin, macam tu, ada kahwin? Ya, tidak. Itu boolean lah. Maksudnya ada jawapan yang awak akan dapat tadi sama ada betul ataupun palsu. Itu adalah boolean, nilai logik. Okey, jelas setakat ni jenis data ada 3. Apa? Nombor, teks, boolean. Nombor, teks, boolean. Okey. Tu boleh hafal lah tu. Okey. Kita tengok ini, untuk number satu-satu dia tak tu pula. Okey, ini adalah kita tengok jenis data number. Okey, jenis data number, ini nombor bulat. Okey. Kita akan guna integer sebagai pengisytiharan dia.
Integer digunakan untuk number bulat. Number tadi ada number bulat kan? Okey, number bulat. Okey. Number yang tidak mengandungi pecahan atau perpuluhan ataupun kita panggil dia nombor bulat lah. Nombor bulat. Okey. Nombor integer boleh terdiri daripada nombor positif, negatif dan sifar. Macam awak kalau dalam maths kan, okey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni negatif 1, negatif 2, negatif sampai negatif 9. Ini adalah nombor bulat. Okey, dan termasuk sifar. Sinteks yang digunakan dalam atau cara kita panggil INT, integer. Okey, kalau dalam soalan kalau dia kata apakah sinteks untuk mengisytiharkan number? Tulislah bila sinteks kena penuh tau. INT number. Kalau dia kata apakah jenis data, baru tulis penuh. Tapi kalau dia tanya soalan apakah jenis data, awak tulis INT, saya terimalah. Saya fahamlah INT. Tapi kalau dia tulis sinteks, okey, tuliskan sinteks untuk mengisytiharkan number. Awak tak boleh tulis integer. Awak tulis INT sebab soalan dia sinteks. Sinteks tu maksudnya benda yang awak nak tulis di dalam atau cara. Kita tak boleh pakai integer penuh. Integer. Biasanya untuk isytihar kita guna sinteks INT. Okey, contohnya kat situ. Dalam gambar ni kan. Okey, Python 3 okey, type copyright okey. A sama dengan INT 10. Ni isytihar dia. Okey. B sama dengan INT tu. Dia tak pakai pun integer. Okey, C dia ambil A, nilai A dengan nilai B. Okey, jadi dia akan print nilai C. Okey, jelas setakat ni integer untuk apa? Integer adalah jenis data untuk apa? Untuk apa? Untuk siapa? Untuk apa? No. Number. Untuk Number. number apa? Kalau integer. Number bulat. Number bulat. Ingat, number bulat. Nanti ada soalan. Okey, double, float juga digunakan untuk number. Okey. Okey, kalau integer kita guna untuk number bulat. Kalau double ataupun float, dia mewakili number yang terdiri daripada number negatif dan positif juga yang mempunyai titik perpuluhan. Maksudnya number perpuluhan lah. Kan tadi awak belajar tadi number ada dua kan? Satu number bulat dan satu number apa? Awak belajar tadi? Perpuluhan. Okey, kita dah tahu tadi integer untuk number bulat. Sekarang double atau float digunakan untuk apa? Untuk number? Perpuluhan. Okey, good. Okay, tengok yang kedua. Bahasa pengaturcaraan Python menyokong data float. Okey. Dalam Python dia boleh guna float. Tapi kalau ada dalam bahasa-bahasa lain macam form 4, float tidak boleh digunakan. Dia kena guna double. Dia ada reason dia. Tapi untuk awak form 2 awak hanya tahu float je lah. Tak payah tahu inti detail lah. Okey. Python menyokong data float bagi mewakili number perpuluhan. Okey. Sinteks yang digunakan ialah float. F-L-O-T, huruf kecil. Okay. Kalau awak pergi isytihar, okey. Gaji mesti nombor perpuluhan kan. Float katalah 500. Ni salah sebab huruf besar. Dia kena huruf kecil. String sahaja huruf besar. Okay. Jelas? Kalau integer kita nak isytihar sinteks dia guna apa? INT. Yes, INT, good. Kalau float, sinteks dia? Float. Float. F-O-L-A-T, float. Okay, jelas setakat ni? Jelas. Okay. Aktiviti 1. Okay, yang ni awak tengok saya buat dulu satu. Nanti sekejap lagi kalau saya dah bagi software Python tu, awak cuba buat. Tapi sebenarnya dalam buku teks awak dah ada jawapan ni.
Saya nak ajar tunjuk dulu. Okay, saya guna Tony. Sekejap. Stop presenting. Show Tony. Ini adalah pustaka okay. Nak tarik sekejap tu ni. Saya nak tarik batu ni ke bawah ni. Okey. Ni adalah nampak kan Tony? Okey. Soalan tadi yang awal-awal tadi dia tanya apa? Dalam buku teks awak ada dalam teks berapa saya tak faham. Okey, saya lupa pula. Okey, murid, okey, soalan dia, okey, aktiviti dia, murid perlu membuat turun aplikasi Python untuk melaksanakan tugas ni. Tak apa, sekejap lagi saya bagi. Lepas kelas, awak bisa membuat. Okey, soalan 1, okey, menggunakan aplikasi Python dan fungsi int, hitung hasil tambah, tolak, darab dan bahagi bagi pemboleh ubah berikut. Okey, kita buat yang pertama. Apa? Yang pertama, okey, dia bagi A 10, nilai 10. Okey, ni saya dah buat tadi. Okey, B nilai dia 12. So kita akan buat hasil tambah. Okey, dia punya formula dia inilah. C sama dengan A tambah B. B. Jadi dia akan print, dia akan keluarkan jawapan. Okey, bila keluarkan jawapan, siapa yang pegang jawapan? Pemboleh ubah apa yang pegang jawapan sekarang? C. C, okey. C kan? Sebab C dia sama dengan hasil tambah A dan B. Jadi dia akan printkan C. Okey, so lepas awak dah type semua ni, awak nampak tak button hijau yang run ni? Okey, awak klik run. Dan dia akan run test, dia akan keluar jawapan di sini. Nampak tak 22? Betul tak? 10 tambah 12, 22. Betul. Okey, next awak try buat hasil tolak. Sama juga nilai yang sama tapi buat saya tolak. Beza dia tolak lah. Negatif 2. Sebab A tolak B. 10 tolak 12 dia negatif 2. Lepas tu dia suruh buat, okey, tambah tolak darab. Darab kita guna simbol apa? Darab guna simbol apa? Yang Macam apa? Apa dia? macam bintang kecil. Asterisk kita panggil. Okey, bintang. So awak run. Okey, betul tak? 10 darab 12, 120. Betul. Okey, so next last kali dia suruh awak buat bahagi. Okey, so bahagi tanda apa? Kalau dalam programming, dalam ASK? Slash. Good. Okey, lepas tu klik run. Awak tekan calculator dan kalau nak bukti 10 bahagi 12 sama dengan 0.83333. Okey, untuk soalan 2 dan seterusnya awak cuba buat. Kejap saya cuba buat yang soalan yang ini. Cikgu, Ya. kalau nak cari jawapan dia tukar yang kat kat C tu je ke? Sebab dia soalan, okey, dia ada 3 soalan, nanti jawapan nanti awak tengok Dia ada 3 soalan. Dia suruh buat setiap satu soalan awak kena test buat tambah, buat tolak, buat darab, buat bahagi. Okey, ada 4. Jadi 4 kalilah setiap satu soalan tu. Nanti soalan kedua, nilai yang berlainan, awak test juga untuk 4 operasi. Ubah kat sini je lah. Okey, boleh? Faham? Faham. Okey. Kita dah tengok soalan 2. Okey, untuk float. New. Okey. Sekejap. Apa nilai dia?
Okey, dia bagi A sama juga. Okey, pemboleh ubah dia A sama dengan, okey, disebabkan dia nama perpuluhan soalan tu float. Okey, dia punya jenis data, diikuti dengan jenis data dalam kurungan nilai A tu berapa. Nilai A dalam soalan dia bagi 25.35. Tutup kurungan. Okey, lepas tu buat B. Pemboleh ubah B pula. B sama dengan, okey, float, F-A-L-A-T. Okey, sebab dia nama perpuluhan, kita guna float. Kalau dia nama bulat, kita guna integer. Okey, nilai kedua B dia bagi 14.93. Okey. So hasil tambah kan? Yang dia pertama dia nak hasil tambah sama dengan A tambah B. Okey. Kita run. Lepas tu dia suruh buat save untuk test lah. Okey, letak dalam satu folder ke, awak simpan lah kat mana-mana. Tak keluar. Sekejap ni saya nak clear ni dulu. Dia tak keluar jauh nanti pula. Saya lambat pula. Okay, B float. Betul, 2514 ke C A. Okay. Allah, lupa cikgu pun. Apa yang cikgu tertinggal? Print. C. Yes, pandai. Tidak, macam mana dia nak papar? Siapa jawab tadi? Saya tak nampak muka. Wardah. Print C. Barulah keluar jawapan. Lepas tu cuba kita try round. Kita nak bundarkan dia C. 2 titik pembunuhan kan. Kita try dulu. Okay, dia akan keluar jawapan sama nanti. Sekejap. Dia keluar tak? Dia keluar. Cuba kita letak 1 titik. Sama juga. Sebab dia memang jawapan macam ni kot. Sekejap sebab dia memang ada titik. Oh, dia tak boleh 1. Okey, round dia tak boleh 1. Dia kena 2 ke atas. Okey, ni nak buat 3 pun tak boleh lah. Sebab hasil tambah dia memang 2 titik perpuluhan. Okey, tak apa. Yang ini nanti kita try yang kedua tu. Okey, yang mana yang banyak. Kita try tolak pula. Kita tengok sini jadi tak. Kita guna function round C, kita